Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua peminat-peminat kripto di Malaysia? Sekarang ni kita tengok kripto memang ada kenaikan untuk hari yang kedua. Dan pada hari ini kripto mencecah 41,064 di mana ketinggian baru dalam tempoh 2 minggu. Tempoh 2 minggu dah ada kenaikan baru dalam tempoh 2 minggu. Di mana kenaikan paling tinggi tadi $41,064. So sekarang ni pada 40,440, kira 440,444 33 sen. Dia bergerak dalam jajaran tu lah. So kita tengok graf sehari hari ni Hari ni punya graf dia kenaikan dia masih trend kenaikan, di mana sekarang ni dah kenaikan 4% daripada harga semalam harga sebelum 24 jam sebelum tu. Dan kita harapkan dia terus naik lah. Ini sebabkan ada beberapa berita-berita yang menarik berapa berita menarik yang melonjakkan cryptocurrency ke ketinggian baru di mana ada berita-berita baru. Bila ada berita baru itulah mana datangnya punca kenaikan Bitcoin tu sendiri So kita tengok graf pada satu hari, pada hari ini dia masih ada kenaikan. Kita tengok 4 jam 4 jam yang lepas dia mengalami bar warna merah bar yang merah, lepas tu sekarang ni hijau so biasa dia sampai pukul 12 lah. Pukul 12 dia merah tadi. So dia untuk 4 jam ni daripada pukul 12 pukul 4 4 petang. Sekarang kita tengok. Sebelum tu hijau, merah, hijau. Hijau tu 41,064 kenaikan paling tinggi pada hari ini So pada pukul ni lebih kurang dalam ni lah 8 malam semalam 8 ke pukul 12 ke 8 ke 12 malam tadi tengok kelas 1 jam dia berlaku pada pukul 10 malam tadi dia mengalami harga ketinggian dalam masa 2 minggu ni 41,064 sen so, tengok graf 9 minit. Dia agak stabil di area 40,000 ni, agak stabil. 5 minit dia masih stabil kat situ. 1 minit ni graf minit. Kalau kita tengok graf minit ni dia turun naik macam gini lah keadaan dia kadang-kadang agak menakutkan. Jadi kalau kita nak main jangka masa panjang, kita tak boleh tengok 1 minit punya graf. Kita kena tengok 1 hari ataupun 1 minggu punya graf Kalau 1 minit ni kita nak buat speculate boleh lah. Kita nak speculate, kita nak jual beli dalam masa hari yang sama kita boleh tengok graf 1 minit ni. Tapi kalau kita nak main jangka panjang, jangka sederhana, kita tak boleh tengok graf 1 minit ni. Kalau kita tengok, kita tak ada kerja maksudnya dia punya naik dan turun tu memang nampak signifikan Tapi kalau kita tengok graf seminggu graf seminggu dia dah buat kenaikan selama 3 minggu yang lepas. Dia dah buat kenaikan selama 3 minggu yang lepas. 3 minggu yang lepas dia berada pada kenaikan paling tinggi 40,841 dan dia break the record minggu ni di mana dia naik sehingga 41,064 pada hari malam tadi, lebih kurang dalam pukul 10 So ni satu kenaikan yang baru, ketinggian yang baru dalam tempoh 3 minggu selepas mengalami jatuhan teruk pada bulan 5 itu 17/5, kemudian 10/5, 2 minggu kejatuhan teruk dalam masa 2 minggu tu. Jatuhan dia sangat teruk sehingga lebih kurang dekat lebih pada 25%, 30% lebih kurang drop daripada ketinggian 64,000 itu 65,000 jatuh kepada 30,000 30,000 dekat 50% juga lah. 50% dia drop, 50% dia drop ni
So banyak agak orang yang panik dengan panik selling kat sini kan. Panic selling satu lagi yang main margin kan. Memang margin dia pun terbarai lah ni kan. Kan sebab dia kejatuhan dia teruk kan. Siapa margin yang tak boleh nak top up, memang dia akan terbarai. Memang kena force selling panggil dalam ni pun kita ada main pakai margin. Kan kita ada contoh, kita ada $10 kita boleh main $30 kan. Tapi dalam permainan tu risiko dia tu lah, kalau misalnya market jatuh teruk, dia tak boleh nak cover, maka dia akan buat force selling. Dia buat force selling maksudnya Binance ni akan automatic jual kan. Jual lah pada harga yang rendah lah kan. Kalau kita rugi lah, dia tak kira lah, dia main jual je. Dah sampai je dia punya target, jatuh tu dia kita tak boleh nak top up, dia dah bagi warning. Kalau misalnya warning tu kita tak boleh nak top up juga, sampai harga paras tu dia terus jual. Force selling jual berapa harga pun kan. Kerugian tu kita yang tanggung. Memang dia tak akan rugi sampai negatif lah, sebab dia memang jual pada dia masih dapat duit dia balik. Tapi kita yang rugi lah kan. Jadi kalau nak main medium and long term, tak boleh nak main margin dalam Binance ni. So kita kena main pakai cash kan. Kita pakai cash untuk kita lebih selamat. Kita boleh tunggu lah kan, apa-apa market jatuh macam mana pun kita boleh tunggu. Tapi kalau kita main margin, market dah jatuh sampai certain level 30%, 40%, 50%, kita tak boleh top up, dia terus jual. Dan kita mengalami kerugian yang memang besar lah, sebab dia akan jual pada harga rendah kan. Kadang-kadang harga rendah tu sekejap je dia akan naik balik kan. Tapi kita memang akan kerugian lah ke situ. Okey, apa berita yang menarik pada hari ni kan, menyebabkan Bitcoin akan naik Apa berita yang menarik yang apa ni menarik, yang satu dunia dah tahu benda ni, sebab tu dia orang pakat-pakat beli kan, adalah ni MicroStrategy to sell up 1 billion in stock, use part of proceed to buy yet more Bitcoin So dia jual dia punya share dekat market, bukan Bitcoin lah, dia jual share dekat market kan, bursa saham sebanyak 1 bilion. Dan 1 bilion ni, duit ni dia nak guna untuk beli Bitcoin CEO Michael Saylor is intent on editing to the company Bitcoin holding. Maksud dia jual set dia punya share dekat market, kat New York Stock Exchange tu dia jual 1 bilion, dia akan beli Bitcoin. Jadi dengan berita ni Bitcoin naik, okey. Bitcoin naik, berencana naik. Semalam naik 10%, ni naik 4% lagi kan. Semalam sehingga 14% dia naik. Ini dia naik lagi 4%. Okey. So MicroStrategy business intelligence software firm that Saylor run announced he had complete the sale of 500 million in bond to increase stash as leading cryptocurrency firm, said to plan to sell out 1 billion in stock to buy even more. Maksudnya dia akan plan jual sehingga 1 bilion dia punya share dekat market, dan dia akan nak beli cryptocurrency dia akan beli cryptocurrency Bitcoin, dia akan nak beli Dan benda ni MicroStrategy Bitcoin trove is so big, the owning the cryptocurrency is how described in the company filing with US Security. Dia dah filing dekat US Security and Exchange Commission dia kata dia nak jual dia punya tu, and then dia nak tambah Bitcoin dia. Dia dah maksudnya dia dah buat filing di US Security sebab tu undang-undang US kan. Kalau dia nak buat perubahan besar, dia mesti update kepada US Security kan, supaya benda tu pelabur tahulah apa yang company tu akan buat So sekarang company ni dah ada 92,000 Bitcoin, 92,079 Bitcoin kan, yang bernilai 3.68 bilion masa ni kan. So dia nak tambah 1 bilion lagi, termasuk dia mungkin akan menuju total untuk nilai pada hari ini sebanyak 5 bilion. Okey. So ni satu berita yang besar dan besar.
kan, di mana berita ni menyebabkan Bitcoin naik kan. Yang sebelum ni pun, minggu lepas pun kita ada berita baik, kerajaan Salvador membenarkan Bitcoin secara legal, secara halal digunakan untuk perdagangan di El Salvador. Jadi kalau banyak negara-negara lagi, kalau dia nak declare benda ni sebagai legal kan, maksudnya Bitcoin akan terus naik. Dan Bitcoin pun dia dah melepasi dia punya, orang panggil tu apa tu, resistant pada 40,000 kan. Sekarang ni dia ada 40,363. Maksud dia dah melebihi apa tu halangan dia dia dah berada lebih dia dah ada lebih pada 40,000 ni. Dan banyak berita ni menyebabkan juga banyak pelabur-pelabur baru akan masuk kan, sebab dia dah lepaskan dia punya rintangan So satu berita yang menarik untuk pelabur-pelabur Bitcoin. Dan apa ni berita ni saya akan buat hari-hari kan. Kalau benda ni bermanfaat pada tuan puan di sana, boleh subscribe channel ni kan. Like and share, subscribe, like and share. Kita berkongsi bagaimana kita nak invest dalam cryptocurrency ni kan. Sebab cryptocurrency ni dia banyak apa ni, ilmu-ilmu yang perlu dibelajar. Sebab apa, kalau tak berhati-hati dalam cryptocurrency ni, banyak juga penipuan di luar sana kan, scammer kan, yang buat berbagai coin, yang buat berbagai helah kan, yang banyak juga apa ni coin-coin sebelum ni yang dah ditutup kan. Mana orang yang tak tahu tentang cryptocurrency ni, dia masuk dia ingat semua cryptocurrency tu macam Bitcoin nak naik sampai beribu-ribu. Tidak kan. Cryptocurrency ni dia ada backup orang-orang yang berpengalaman, ada developer dia pengalaman, pengurusan dia pun nak kena profesional kan, barulah satu coin tu boleh naik kan. Dia ada projek dia. Kalau projek pun tak ada, sekali dia tulis atas kertas yang di mana apa orang panggil working paper, white paper tu pun copy and paste kan. Tu nak kena jaga kan. Ya, ambil orang punya working paper, white paper dia copy and paste je. Kemudian dia kata ni untuk ini kan, untuk buat ini tu ini kan, dia ambil dia orang kan. Lepas tu sampai satu masa dia tutup kan. Jadi dia tutup. Jadi siapa yang ada pengalaman tu kan tentang benda ni, boleh tulis komen kat bawah ni kan, supaya orang lain pun tak terkena kan. Banyak saya tengok daripada tahun 19 daripada 2016 dulu, 2017, 2015, 16, 17 sampai ke hari ni pattern yang sama juga kan. Dia akan scam orang Dia scam orang, dia gunakan orang punya white paper tadi ataupun working paper tadi tu kan. Dia suruh orang beli kan. Dia kata nak buat tu, nak buat ni. Tapi kita tak tahu pejabat dia di mana kan, office di mana, developer dia tu siapa, kita pun tak tahu kan. Kita tengok dalam white paper pun tak ada kan. Dia macam anonymous tak tahu siapa kan. Jadi benda-benda ni kena perhatikan, dan kita kena, kalau boleh kita jangan masuk melabur daripada apa ni kripto-kripto yang kita tak ketahuan ni. Banyak di luar sana kripto ni, bukan satu, dia ada beribu jenis. Beribu jenis kan. Kalau kita nak pastikan kan, kita boleh masuk dekat apa tu dekat CoinCap. okey. CoinCap kan. CoinCap ni dia ada orang panggil tu, dia punya apa tu ni lah. CoinCap kita boleh tengok kan, dia punya coin yang ada, yang telah didagangkan kan. Di mana kat sini semua kita boleh tengok kan, coin-coin yang didagangkan. Dan tiap-tiap satu coin tu dia ada dia punya apa tu kelebihan. Dia ada teknologi kan. Dia ada teknologi.
Dia ada teknologi yang mana satu company itu kita tengok background dia sebelum kita invest kan. Dia ada CoinCare, kemudian dia ada Coin Market Capital Coin Market Capital. Coin Market Capital. Boleh tengok website ni Coin Market Capital ni kan. Kat sini dia lagi detail kan. Semua information banyak boleh dapati di sini. Sekarang Bitcoin nombor 1 Bitcoin nombor 1, nombor 2 adalah Ethereum, okey. Nombor 3 Tether, Binance Coin, nombor 4 Cardano kan. Ni dalam ni ada sekarang ni kita ada kripto 10,000 tengok atas tu belah kiri 10,421 jenis kripto yang di listing kan di dalam Coin Market Capital ni. Dan exchanger saja ada 381 exchanger exchanger. Market capital 1.7 trilion. 1.7 trilion lebih kot. Exchanger ada 381 exchanger. Kripto ada 10,421 kripto. Jadi ni yang didaftarkan di Coin Market Capital. Yang tak ada daftar pun saya ingat mungkin 1 atau 2 kali ganda ini yang kat luar yang jual pelbagai kripto tetapi tak ada basis yang betul kan. Jadi banyak orang yang terkena invest 10,000, 20,000, 30,000, yang 100,000 ada, 200,000 pun ada kan. Tapi lala kena scam kan. Kena tipu. Okey, jadi ada apa-apa boleh subscribe and like, komen kat bawah ni kan. So kita sama-sama berkongsi ilmu di dalam bidang coin market capital ni. Coin market ataupun cryptocurrency ni. Okey. Dan sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.